Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli summa amma ba'd. Terutamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang mulia ini sama-sama kita dapat bertemu kembali di mana saja kita berada, yang sudah pasti ilmu boleh dicari, di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat darajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan, seperti mana disebut dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11, ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi kita nak mencari darajat di mana-mana, apalagi kita walaupun tidak bersemuka dalam arti kata yang dekat, tetapi walaupun jauh tetapi dekat di hati. Ini yang paling penting, walaupun Ustaz berada di tanah suci hari ini. Jadi sudah pasti tuan-tuan, puan pun memastikan kita punya hati dekat, hati suci, seperti mana idaman kita supaya kita dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Dengan itu barulah kita dapat kunci untuk masuk syurga. Ya. Jadi sudah pasti tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita buka 226, cinta. Kita nak sebut tentang bahwasanya sebab bagi kasih itu ada beberapa perkara. Ya. Mana kita nak ceritakan tentang kasih Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba bayangkan satu hari nanti tuan-tuan, malaikat datang membuat kita, seluruh ahli keluarga kita menangis. Harta tidak ikut, pangkat tidak ikut, ya. Telefon pun tidak ikut. Yang ikut hanyalah anak kunci yang kita kumpulkan selama hidup ini. Ya. Kemudian barang siapa yang minta syurga kepada Allah 3 kali, syurga akan berkata, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam aku. Itu dia. Dan inilah tuan-tuan, cinta perlu kita gapai. Ya. Itulah kenapa seorang Badawi dulu, kita imbas sedikit. Ya. Kenapa seorang Badawi datang kepada Nabi SAW dan bersabda, wahai Rasulullah, bila hari kiamat, maka bersabda Nabi SAW, apa engkau bersedia baginya? Kenapa nak tanya? Hari kiamat, adakah kamu dah buat persiapan untuk hari kiamat? Ya? Ini nak menunjukkan bahawa tak perlu bertanya tentang bila-bila. Yang penting persiapan kita. Ya? Maka Badawi tersebut ataupun Badui tersebut menjawab apabila Nabi bertanya, apa yang kamu dah siap sedia untuk hari kiamat? Badui tersebut menyatakan, tiada menyediakan aku baginya akan apa-apa. Tak ada salat yang banyak, tak ada puasa yang banyak, melainkan bahawasanya aku kasih akan Allah Ta'ala dan aku akan kasih Rasulnya. Itu aja. Yang ada kasih, yang ada mahabbah kepada Allah dan Rasul. Lain tak banyak, ngam-ngam. Mungkin yang fardu, salat yang fardu saja, puasa mungkin yang fardu saja, mungkin orang sibuk. Tapi dia ingat sentiasa kepada Allah dan ingat pada Rasul. Lalu Nabi SAW menyatakan, Al-mar'u ma'a man ahab. Bermula seseorang itu, ialah mereka yang kasih ia akan dia. Artinya apa dia? Manusia berada beserta orang yang dicintainya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini nak menunjukkan bahawa hidup kita ini kadang-kadang kita sibuk, tapi kita buat yang mampu, yang fardu saja, tak ada banyak. Tetapi kita dalam hati kita memang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Satu hari nanti aku akan buat lebih. Apalagi kalau aku berada di tempat-tempat seumpama Mekah, Madinah, di tanah suci, kita buat lebih dan pahala pun lebih. Maka ketika itu kita baru ada masa, kerana kita dah ambil cuti, dah kita tak sibuk lagi dengan anak, dengan family,
dengan mencari rezeki dan sebagainya, umpamanya 12 hari kita pergi umrah kan, maka kita tumpu seperti mana grup ustaz ni 46 orang ditumpu betul-betul ya. Tak ada masa ruang yang kosong. Maka dengan itu dia tumpu, paginya pergi buat tawaf sunat, kemudian petangnya kita pergi keluar buat umrah dan sebagainya, kemudian datang balik tawaf, balik sa'i dan sebagainya, kemudian malamnya dibaca Quran, di qiyamul lail, kemudian seterusnya solat duha pada paginya dan sebagainya, kemudian baca Quran, dengar tazkirah dan sebagainya. Maka ini yang ada masa. Alhamdulillah semuanya mereka dalam keadaan tenang. Apalagi kalau hotel dekat, tak payahlah kita jauh-jauh. Apa-apa kita ke masjid, apa-apa kita tawaf, apa-apa kita, ini tanda kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan engkau jadikan kami hanya pandai bercakap tentang syurga, tentang hari akhirat, tetapi bagaimana amalan, bagaimana persiapan kita, ya. Oleh kerana itulah kenapa Allah menyatakan fatazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah sebaik-baik bekalan ialah takwa, ya. Jadi kita balik di mana berdasarkan kepada hadis, ya, yang kita baca dalam siri yang sebelum ini tentang ucapan Nabi almar'u ma'a man ahab, manusia akan dibangkit bersama orang yang dikasihi. Maka Badui tadi gembira, sudah pasti dia cinta Allah dan Rasul akan dibangkit bersama Allah dan Rasul. Artinya dia cinta sangat kepada Nabi, maka dia sudah pasti akan masuk syurga bersama orang yang dikasihi, ya, dengan orang yang soleh, dengan syuhada, dengan salihin, dengan orang-orang yang bertakwa. Maka demikian pula kalau kita cinta kepada orang fasik, cinta kepada selebriti, cinta kepada pemain bola dan sebagainya, maknanya kalau dia masuk ke neraka, bernama digiring kita sekali dengan mereka, kerana kita jadikan mereka ikon, contoh baju siap dengan number yang digunakan oleh pemain bola, sampai rambut-rambutnya, sampai tak sembahyang, tak puasa. Ini yang kita risau. Maka mereka akan dibangkit bersama orang yang dicintai, bersama selebriti, bersama bintang filem, bersama artis-artis dan sebagainya. Maka kita cari yang Islamik, yang bagus, yang taat. Mudah-mudahan kita akan dibangkit. Maka sudah pasti tidak ada orang yang taat melainkan Nabi, Rasul, orang-orang yang saleh, ya. Itu dia. Maka dalam dalam kitab kita, dan bahwasanya sebab bagi kasih itu ada dua perkara. Apa dia? Berbuat baik. Itu kasih yang sebenarnya dalam Islam. Buat baik, bukan buat jahat. Yang kedua, keelokkannya. Maka kasih kita akan Allah Ta'ala kerana tiada yang berbuat kebajikan bagi kita pada hakikatnya melainkan Allah Ta'ala. Adapun yang daripadanya, maka berbuat kebajikan itu ia akan kita, membuat kebaikan, ia akan kita dengan petunjuk daripada Allah Ta'ala. Ini nak buat kebaikan mesti gerak hidayah pada Allah Ta'ala. Sebab ramai orang walaupun di tanah suci, Ustaz tengok kan, dia pusing-pusing dah azan, dia masih minum kopi, minum teh dan sebagainya di hotel, tak pergi ke masjid dan sebagainya walaupun dekat. Ini mereka tak mendapat hidayah, tak mendapat petunjuk kan. Masih macam memekakkan telinganya, membutakan matanya, walahan telinganya pun terang, masih dibagi oleh Allah terang, matanya pun celek dan sebagainya. Tapi dia sebenarnya dah hidayah, cahaya dalam hati kurang, kasihnya kepada Allah, kepada perintah Allah kurang. Kalau kita jauh-jauh datang 1 jam sebelum dah ke masjid dan sebagainya kan, ada orang yang hatta sudah qamat pun tak rasa apa-apa, macam tak ada buat silap salah siapa kan. Kadang waktu qamat dia pergi tidur, tadi lenggang, kopi, minum teh, pergi makan al-baik, pergi makan nasi unta dan sebagainya. Semangat kalau cakap walaupun naik bas jauh. Tapi dah dekat dengan masjid, ada saja penat lah, sakit lutut lah, sakit pinggang lah, mengantuk lah, macam-macam. Inilah jin kan, syaitan menggoda kan. Sebab apa? Buat amal taat ini adalah hidayah daripada Allah Ta'ala, ya. Jadi tak ada bekas kadang-kadang kenapa? Tak ada kasih. Sebab kalau kasih,
umpamanya kasih kepada isteri kasih pada suami kan. Oh, balik awal, nak pergi berpeluk dulu, cium dulu dan sebagainya kan. Paling kurang cium tangan dan sebagainya. Kemudian nanti dekat-dekat waktu rehat kita pun WhatsApp, dah makan kat mana, di mana dan sebagainya. Kena kasih ingat sentiasa kan. Bila time jam 5 punch card tu balik cepat. Semua on time. Kerana kita saling mengasihi satu sama lain. Kenapa kena Allah Ta'ala tak ada on time? Ini kena ketuk hati kita ni. Kenapa? Berbuat kebajikan ia akan kita dengan petunjuk daripada Allah Ta'ala. Itu dia. Dan kita kasih akan Allah Ta'ala kerana segala keelokannya yang pada alam ini. Semuanya ini daripada bekas kudrat Allah Ta'ala. Kudrat kesan ciptaan Allah Ta'ala. Maka kita pun melaksanakan perintahnya. Jasa Allah Ta'ala pada kita tak mampu dibalas dengan apa sekalipun. Nyawa yang dibagi, nafas yang dibagi, mata yang dibagi, pergerakan-pergerakan yang boleh kita gerak dibagi. Tak ada dijual di pasar raya, tak ada dijual hatta di Hollywood, tuan-tuan, di Holy Place saja ada. Itulah kenapa kita wajib pergi ke Holy Place, ke Kaabah dan sebagainya. Maka kumpul-kumpul tuan-tuan. Ustaz balik ni seminggu, 21 hari bulan Julai ni pergi lagi, balik 12 hari bulan, rehat, kemudian pergi. Jadi tuan-tuan kalau nak ikut boleh saja, 21 Julai ni. Jadi kita nak apa? Nak menyucikan, nak menambahkan amalan kasih cinta dengan berbuat baik tadi, amal soleh, dan juga keelokannya, mentahsinkannya. Itu dia. Itulah kenapa dalam surah Al-Muluk sebelum kita tidur kita baca apa dia? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kan macam tu kan? Allah Subhanahu wa taala menguji hidup kita di dunia ini kan. Nak tengok ayyukum ahsanu amala, siapa di kalangan yang lebih baik amalnya. Itulah sebut lebih baik amal, berbuat amal baik. Tak dicakap siapa yang lebih banyak amalnya, tapi yang lebih baik, kan? Ayyukum ahsanu amala. Mana di kalangan kamu yang lebih baik amalnya. Kalau baik dan banyak, itulah hebatnya. Maka kenapa kita seumur hidup kita wajib pergi haji sekali dan juga umrah sekali, kerana nak memperbaikkan, mensucikan dan memperbanyakkan. Satu dibalas 100,000, coba bayangkan. Kalau salat satu rakaat seumpama 100,000 rakaat, 100,000 rakaat kita buat di Malaysia 13 tahun baru boleh. 2 rakaat 27 tahun, coba bayangkan. Puasa macam tu, sekali puasa di tanah haram seumpama 100,000 hari di Malaysia. Subhanallah. Coba bayangkan. Maka inilah kita nak buat yang elok. Kalau dah elok, kita perbanyakkan. Semua itu adalah bekas daripada kudrat Allah, kekuasaan Allah. Dan Allah kudratnya itu setengah daripada segala makna keelokannya. Makna kudrat Allah. Tengok. Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami menciptakan manusia sebaik-baik, seelok-elok ciptaan. Dan semuanya elok, daripada pokoknya, gunung ganangnya disusun rapi. Masya Allah. Kan? Diciptakan buah-buahan, tidak ada yang bertukar. Kalau nanas, kalau apple, kalau kurma, kalau anggur. Masya Allah. Allah hidupkan kecantikan luar biasa. Diciptakan apalagi haiwan pun yang lembu tak akan bertukar jadi kerbau. Masya Allah. Kambing tak bertukar jadi biri-biri. Unta tak bertukar lembu dan sebagainya. Subhanallah. Elok, semua cantik. Fi ahsani taqwim, dalam ahsan, kejadian, dalam sebaik-baik kejadian. Dan juga kebesarannya tengok. Diciptakan langit dan bumi, semuanya tak perlulah macam kita buat persiapan, ada palingnya, ada kena besi dulu, kena apa lagi, kena dinding dulu, lepas tu kena cor dengan semennya, dengan macam-macam. Tak payah. Allah Ta'ala hanya menyatakan nak cipta sesuatu dengan kalimat kun fayakun, jadi maka jadilah. Ini kebesaran Allah Ta'ala luar biasa. Dan bahwasanya alamat bagi kasih akan Allah Ta'ala itu amat banyak. Setengah daripadanya mendahulukan oleh
seseorang akan mengerjakan yang disuruh oleh Allah Ta'ala di atas yang disukai oleh nafsu. Itu dia ciri-ciri alamat, indikator, tanda-tanda bahawa kita kasih cinta kepada Allah Ta'ala, maka kita utamakan ya Allah dulu dibanding dengan nafsu. Okey, kalau mengantuk sangat dengan subuh umpamanya kan, azan, macam mana nak pilih mana? Mengantuk sangat dengan dah azan. Maka orang sekarang pilih tidur mengantuk. Padahal azan, dah azan. Bila azan, kita wuduk, kita salat. Kalau subuh hanya 5 minit saja. Lepas itu boleh tidur 5 jam dan sebagainya. Tapi kita korbankan yang 5 minit, kita utamakan yang 5 jam. Akhirnya, subuh melayang kadang-kadang, apalagi budak-budak yang mengutamakan nafsu sekarang ini, waktu subuh tengah apa? Tengah dia cinta bola, makan bola, tidur bola, maka dia akan pilih bola, bukan sembahyang. Maka dia cinta kepada bola, bukan cinta kepada perintah Allah. Ini dia. Tidak mendahulukan Allah Ta'ala, tetapi mendahulukan nafsunya. Yang ditipu. Itu ditipu dirinya dan sebagainya. Dan setengah daripadanya rindu kepada menjumpai Allah Ta'ala dengan mati. Tengok, ada para ulama-ulama yang soleh rindu nak mati. Dengan cara itu baru boleh bertemu dengan Allah Ta'ala. Namun ada juga, dulu kita dah cerita bagaimana Nabi Ilyas menangis bila dicabut nyawa. Dia bukan tak rindu kepada Allah Ta'ala, dia rindu beribadah, melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Maka bila ditanya oleh malaikat maut, apa dia jawab? Kenapa kamu menangis bila aku cabut nyawa? Apa jawab Nabi Ilyas? Aku bukan takut mati, tapi bila aku dicabut nyawa, maka tak boleh beribadah aku kepadanya. Maka aku nak hidup selama-lamanya untuk terus beribadah. Akhirnya, Allah Ta'ala beritahu pada malaikat maut, biarkan dia, jangan cabut nyawanya, kerana dia nak terus beribadah kepada aku. Maka dia dicabut akan nafsu untuk beristeri, nafsu untuk makan minum, diletakkan dia seumpama para malaikat. Maka riwayat daripada kita ahli tasawuf, ada 4 Nabi masih hidup. Itulah Nabi Ilyas, Nabi Idris, Nabi Khidir dan Nabi Isa. 4 Nabi masih hidup kan, dan sentiasa beribadah kepada Allah Ta'ala, tapi tak sama dengan kehidupan manusia biasa yang perlu makan, minum dan berpasangan. Tapi diberikan kedudukan seperti para malaikat. Nak apa? Nak taat, nak melakukan perintah. Itu dia. Namun orang biasa ni, dia bila nak bertemu Allah Ta'ala dengan mati, dan tiada benci ia akan mati, melainkan kerana ingin ia akan bertambah makrifah. Sebab orang yang bertambah makrifah, ini dia dah siap untuk mati, dan bila-bila dia lebih suka, lebih cinta kepada Allah dibanding dengan hari-hari jumpa manusia dan sebagainya, mengejek sana, ngejek sini, hasad sana, hasad sini, hati kita kotor. Macam mana nak dapat kunci tadi kan? Ini mana kunci syurga yang merupakan nama kitab kita ini. Macam mana nak dapat kunci? Sedangkan benda yang nak macam mana nak dapat kunci? Kereta tak ada. Nak kunci kereta je. Tak mungkin kan? Nak rumah, nak banglo, nak mahligai lah kon. Mahligai tak ada. Macam mana nak dapat kunci? Itulah nak dibagi isyarat kepada kita betapa pentingnya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Oleh kerana itu, kenapa para ulama seperti Uwais Al-Qarni, bagaimana baktinya kepada ibu, buka yang di mana cintanya kepada ibu membuka pintu syurga. Kemudian demikian pula di mana tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, coba bayangkan di mana tuan-tuan kalau saya berikan kepada tuan-tuan sebuah rumah banglo bernilai 5 juta, tetapi saya tidak berikan anak kuncinya. Boleh tak tuan-tuan nak masuk?
semuanya akan jawab tidak boleh. Ya. Begitulah syurga. Kita semua mau masuk syurga. Tetapi Allah bertanya, adakah kita sudah memiliki anak kuncinya? Ya. Yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Hijr, umpamanya udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kamu dalam syurga dengan sejahtera. Lalu bertanya kepada jemaah, persoalannya, adakah kita sudah bersedia memegang anak kunci itu? Maka seperti Wahab bin Munabbih, apabila ditanya, bukankah la ilaha illallah adalah anak kunci syurga? Beliau menjawab, ya. Tetapi setiap anak kunci mempunyai gigi. Jika datang dengan giginya, pintu akan terbuka. Ya. Maknanya, kena kunci yang betul. Kalau tak betul, memang memang tak boleh. Ya. Itu ditentuan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Maka sesiapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk syurga. Bermakna kalimat la ilaha illallah ini maknanya praktik daripada itu. La, kalimat la, tidak ada nafsu, tidak ada Tuhan, tidak ada harta, tidak ada tahta, tidak ada kereta, tidak ada wanita. Ya. Tidak ada itu semua. Melainkan yang ada hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala, ada perintahnya. Kalau kita dah cinta harta, dan kita akan ikut cara harta. Tak tutup-tutup. Kemudian kita dibuat harta itu sembah, ikut, patuh kepadanya. Sehingga tak tidur, tak makan, tak minum kadang-kadang. Kerana kena ikut arahannya. Ya, kena buka 10 ke jam 10. Tengah-tengah itu kalau kita pergi dah, konon-konon customer lari. Ini dibisik-bisik kan. Walhal semua itu orang yang takwa kepada Allah, Allah akan jamin rezekinya. Ya. Itu dia. Jadi kita begitulah orang yang bertambah makrifat, kerana sedap musyahadah itu atas kadar makrifat. Ya. Musyahadah, kita menyaksikan segala kehidupan kita tidak akan berlaku melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita, pandangan kita adalah pandangan mata hati, bukan pandangan mata di kepala. Ya. Dan setengah daripadanya reda akan qada Allah Ta'ala, dan setengah daripadanya benci ia akan dunia, kerana dunia ini melalaikan akan dia daripada menyebut Allah yang dikasihi. Ini ciri-ciri, tanda-tanda, indikasi daripada cinta dan kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Jadi jangan kita melalaikan. Boleh dulu kita dah cerita tentang zuhud. Zuhud ini bukanlah kita tolak dunia 100%, tapi menjadikan dunia itu di tangan kita, bukan di hati. Di hati tetap Allah, di hati tetap ibadah, di hati tetap takwa, di hati tetap tempat pandang Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana di situlah tempat pandang Allah. Innallah yanzuru la yanzuru ila suwarikum walakinallah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ya, Allah tidak memandang kehansaman kita, kekacakan kita, semua Allah tak pandang. Tetapi yang dipandang adalah hati kita dan amal kita, bermakna ketakwaan kita, itulah yang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Oleh kerana itulah kita kena pastikan amal, kena beramal tadi, ya, berbuat baik tadi, dan keelokannya buat baik yang elok, itulah ciri kasih pada Allah. Dan ketahui olehmu bahwasanya, sebelah kanan 227, dan ketahui olehmu bahwasanya orang yang mengenal Allah Ta'ala tidak kasih ia melainkan Allah Ta'ala. Maka jika kasih ia akan yang lain, maka dengan sebab kasihnya akan Allah Ta'ala, kerana terkadang kasih oleh orang yang kasih akan anak bagi kekasihnya, dan keluarga kekasihnya, dan hamba bagi kekasihnya, dan segala yang berbangsa kepada kekasihnya. Dan tiap-tiap makhluk itu seumpama hamba Allah Ta'ala, maka jika kasih ia akan Rasulullah SAW, niscaya kasih ia akan dia, kerana bahwasanya pesuruh bagi kekasihnya. Itu dia. Maknanya selepas kasih kepada Allah Ta'ala, nak bagi tahu mesti kasih kepada Rasul, kerana Rasul itu adalah kekasih Allah. Mana kekasih daripada kekasih, itulah Rasulullah SAW. Ya. Itulah kenapa dalam hadis yang Sahih Bukhari dan Muslim menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang sebelum aku lebih dicintai daripada ibu bapanya, anak-anaknya, dan seluruh manusia. Kenapa kita kasih Nabi lebih? Sebab dia kekasih Allah. Dia mengasihi Allah.
dia mengasihi akan yang maha pengasih. Maka kita pun kena kasih orang yang dikasihi oleh Allah. Ya. Maka jika kasih akan Rasulullah, niscaya kasih akan dia karena bahwasanya pesuruh bagi kekasihnya, utusan bagi kekasihnya, Rasul bagi kekasihnya, itu Allah. Dan kekasih bagi kekasihnya, dan jika kasih ia akan sahabat radhiyallahu anhum, maka karena bahwasanya mereka itu kasih akan pesuruh Allah Ta'ala. Selepas kita kasih Rasulullah, kerana Rasulullah kasih Allah, kemudian kita kasih sahabat. Kenapa kasih sahabat? Karena sahabat mengasihi akan Rasulullah. Begitulah level-levelnya. Ya. Itu dia tuan-tuan. Maaf, minum kopi sikit. Dan kerana bahwasanya mereka itu kasih akan Allah Ta'ala, dan mereka itu hambanya yang sentiasa taat akan dia. Dan jika kasih ia akan makanan, maka karena bahwasanya menguatkan ia akan badannya pada mengerjakan perintah Allah Ta'ala, iaitu perintah kekasihnya, maka tak apa, boleh minum macam minum kopi ni. Kopi adalah di antara minuman ahli sufi. Maka elok untuk mengekang mata, mencerahkan mata adalah kopi kan. Ustaz akan keluar kopi nanti. Balik naik Malaysia nanti keluar kopi. Ya. Kopi yang campur dengan arabikanya, dengan habatus sauda sunnahnya, dan juga biji kurma. Ini penting sangat untuk menguatkan mata dan juga untuk menguatkan beribadah, menguatkan lutut, pinggang dan sebagainya. Ya. Maka kita niat untuk kuat ibadah, boleh. Dengan sebab kita minum kopi umpamanya, ataupun makan kambing. Nabi makan kambing seminggu sekali kan, paha pula dimakan. Tak ada yang kena kolesterol dan sebagainya, kena dibakar dulu, minyaknya turun, kolesterol turun. Kita persoalan bila makan kambing naik darah, kenapa? Kerana lemaknya yang kita tambah. Itu dia kan. Rempah yang kita tambah itu kadang-kadang menyebabkan naik lemak. Itu dia, tak sama dengan apa yang dibuat oleh Nabi, oleh orang Arab kan. Kita campur lemaknya, macam-macam lemak, lemak santannya, lemak susunya dan sebagainya kan. Sehingga masak kurma disebutkan. Tengok tak ada kurma, kurma ada di Arab. Rupanya santannya pekat. Itu dia tuan-tuan. Jadi kita makan, minum untuk memudahkan, untuk menguatkan ibadah, maka ia adalah tak dikira dunia, tetapi ia adalah bagus. Itu dia. Untuk mengerjakan taat, untuk menguatkan badan. Dan jika kasih akan bunga dan tanaman dan sungai dan cahaya dan segala rupa yang elok, maka kerana semuanya perbuatan Allah Ta'ala pun boleh. Wangi-wangian itu kena ada out di sini. Masya Allah, bila kita salat, rukuk, sujud, wanginya badan kita, wanginya akan pakaian kita, maka bertambah khusyuk kita beribadah dibanding bau busuk, bau bawang. Itulah kenapa Nabi bila ada orang salat berjamaah bau bawang, Nabi suruh balik dulu mandi. Itu dia kan. Maka kenapa kita nak tidur mesti pakai pakaian baru, mesti mandi pakai minyak wangi dan sebagainya baru tidur, supaya dekat dengan malaikat. Jangan tidur dalam keadaan dengan singletnya yang dah pagi tadi, dah berpeluh dan tak tukar-tukar, tak mandi-mandi, ya. Apalagi tidur dengan suami isteri, memang putus bulu hidung orang katakan, jangan. Kerana Nabi wangi. Orang tak pakai minyak wangi ni busuk, seumpama Abu Jahal. Kenapa di Mekah ni selepas kita keluar daripada Marwah nak bertahalul, ada tandas. Kenapa tandas? Itu rumah Abu Jahal. Dikaitkan dengan busuk. Sebab Abu Jahal dalam hidupnya tak mandi, tak pakai minyak wangi. Busuk macam tu. Maka bila dia mati, rumahnya pun dijadikan tempat busuk. Malah makamnya pun di Badar, ketika dia mati di dalam Badar, dia dibuang sampah tempat pusara Abu Jahal. Maknanya hidup dan matinya akan busuk. Maka jangan busuk. Kita orang Islam bangkit daripada tidur nak bertahajud jam 5, mandi dulu, bubuh minyak wangi dan sebagainya, baru salat sunat tahajud. Pergi salat subuh di masjid, jangan tak berus gigi dan tak mandi dan sebagainya, bau busuk, apalagi pakai baju apa,
baju singlet, baju yang sekerat tangan. Sekerat tangan ini akan menyebabkan bila kita sujud akan terhidu bau ketiak kita oleh orang sebelah. Itulah kenapa kena wangi. Kena pakai baju jubah macam ini. Paling kurang kita tak pakai minyak wangi sangat pun tak ada bau terbau badan kita, bau mulut kita dan sebagainya. Orang sebelah terhidu. Jangan. Kena wangi, tuan-tuan. Itulah kenapa kita kena siwak. Siwak, tuan-tuan. Siwak. Siwak. Ini siwak. Ustaz kadang-kadang beli di Malaysia. Tak tahu di mana. Mungkin di India dia ambil. Langsung tak ada bau. Ini siwak di Arab original. Bila kita berus gigi. Bau siwak ini pun sudah wangi. Dan dia akan pedas-pedas sikit rasa seakan-akan betul-betul dia akan mematikan kuman-kuman yang ada di gigi. Pedas-pedas macam kita kemam cengkeh. Masya Allah. Dan dia tidak akan bau busuk. Lepas tu kita letak umpamanya dekat mana? Dekat poket kita kan. Tidak akan bau poket kita busuk sebab dia ditarik kebusukan dan sebagainya dan ditarik virus. Itulah Nabi menyatakan dalam Sahih Bukhari, laula an asyuka ala ummati la amartuhum bisiwak an kulli awqati shalah au kamakan. Sekiranya tidak memberatkan kepada umatku, maka aku akan perintahkan dia bersiwak setiap masa dan setiap waktu salat. Tapi kerana berat takut nanti bila tak jadi wajiblah sunat. Itu dia. Sampai macam tu. Jadi telekom kita, baju dalam kita, luar, semuanya kena bersih nak hadap Allah Ta'ala. Coba nak menghadap agung, nak dapat anugerah. Mesti kita beli, kita set baju yang baru dengan pakaiannya serba wangi dan sebagainya kan. Dengan mukanya, dengan berbagai krim, berbagai apa, dengan kasutnya berkilat, tokennya baru, semuanya baru. Nak hadap raja. Macam mana nak menghadap maharaja hari-hari 5 kali sehari semalam? Takkan dalam keadaan pakaian busuk dan sebagainya kan, maka kena bersih. Itulah semua keelokan. Innallahu jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha cantik, maha elok, cinta kasih kepada yang cantik dan elok. Itu hadis sahih ya. Itu dia tuan-tuan yang dirahmati sekalian. Jadi kita cinta kepada Nabi dan juga sahabat Nabi dan orang-orang yang saleh. Dan kerana bahasanya mereka itu kasih akan Allah Ta'ala. Dan mereka itu hambanya yang sentiasa taat akan dia. Dan jika kasih ia akan makanan, maka karenanya, kita ulang sikit kerana menguatkan ibadat. Kemudian, apa lagi tadi? Kita kasih akan bunga, tanaman-tanaman, sungai dan cahaya dan segala rupa yang elok. Maka kerana semuanya perbuatan Allah Ta'ala memperelokkan. Maka kenapa kita nak berkahwin pun mesti tengok kecantikannya, kehandsomannya dan sebagainya, hartanya, kemudian keturunannya, agamanya. Siapa yang mulia agama, maka dia akan bahagia. Sebab dalam agama disuruh wangi, disuruh cantik, disuruh semuanya menjaga adab kesopanan. Maka cantik akhlak itu akan mencantikkan segala-gala yang lain. Dan menunjukkan atas keesaannya dan kekuasaannya dan memperingatkan akan segala sifat keelokannya dan kebesarannya. Dan jika kasih akan orang yang perbuat kebajikan baginya dan akan guru yang mengajarnya, maka kerana mereka itu wasitah perantara antaranya dan antara kekasihnya pada menyampaikan ilmu dan kebajikan padanya. Itulah kenapa orang dulu-dulu anak murid kasih kepada guru sehingga dia difutuh oleh Allah Ta'ala akan ilmu. Macam mana kasih Nabi sahabat kepada Nabi kan, seumpama Ibnu Abbas, seumpama Abu Sa'id Al-Khudri, seumpama Abdullah bin Umar dan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Tengok kasih luar biasa, sahabat luar biasa. Malah anak kecil belum balik dikahwinkan terus dengan Rasulullah. Itulah Aisyah kan, umur 6 tahun dikahwinkan terus. Tengok. Hafsah pun kahwinkan. Hafsah ni anak senua dikahwinkan dengan Rasulullah juga. Dia tak ada fikir, Nabi bermadu lah, apa semua. Tak ada fikir apa-apa. Dia tahu ini kekasih Allah. Pasti dia akan mendapat keberkatan dunia dan akhirat. Itu dia. Kita kadang-kadang banyak sangat fikir sehingga sampai hari ini kadang anak dah 40 tak ada jodoh. Jadi anak darah tua dan lain sebagainya kerana banyak sangat fikir macam-macam kan.
Kalau ustaz minta ataupun yang hafiz yang belajar Azhar dan sebagainya minta, kita fikir tak ada duit. Yang kerja bank, yang jadi lawyer, yang ada meniaga, itu yang kita fikir. Walaupun dia tak sembahyang, walaupun dia mungkin kedekut, tak ada agama, tak ada ilmu dan sebagainya, yang penting handsome kita dalam hidup. Ini silap kan? Walhal agama diutamakan, dengan agama maka akan dapat keturunan yang baik, harta yang halal diberikan oleh Allah Ta'ala. Ya. Itu dia tuan-tuan. Dan mengetahui ia akan bahwasanya Allah Ta'ala yang memberi taufik bagi mereka itu pada mengajar dan berbuat kebajikan. Tengok para sahabat, orang-orang yang soleh, buat kebaikan yang penting. Dan sebesar-besar makhluk yang berbuat kebaikan di atasnya ialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbuat baik, melaksanakan perintah Allah, menjadi contoh teladan. Itulah kenapa bila sahabat tanya macam mana akhlak Nabi Aisyah, terus Aisyah menjawab, wa kana khuluqul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Al-Quran itu sebagai teori, prakteknya adalah Nabi sendiri. Itu dia. Oleh kerana itulah orang yang paling dekat dengan Allah pada hari kiamat nanti ialah yang paling baik akhlaknya. Ya. Nabi menyatakan orang yang paling dekat dengan aku juga adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan timbangan ketika ditimbang di hari akhirat, yang paling berat timbangan ialah akhlak seseorang. Itu dia. Maka kita jangan menyakiti hati orang lain, menyakiti jiran kita. Nabi bersabda, seorang wanita banyak ibadat tapi suka menyakiti jiran, masuk neraka dulu. Kita ada baca hadis tu kan. Namun seorang wanita sedikit aja ibadat tapi menjaga lidah, maka dia masuk syurga. Begitulah seterusnya. Di mana setiap pagi malaikat berdoa, ya Allah gantikanlah kepada orang bersedekah. Ceritakan kisah kepada anak-anak rakan-rakan sahabat macam Uthman bin Affan, membeli telaga dan membayi Masjid Nabawi umpamanya kan, sampai hari ini masih kekal. Oleh kerana itulah kita kena usahakan supaya kita cinta kasih kepada yang beri ilmu pada kita, terutama tuan guru kita. Orang dulu bila berbuah kan, kenapa dia tak akan jual, tak akan bagi orang lain, melainkan dia akan bagi kepada gurunya terlebih dahulu buah tersebut. Maka selepas itu tengok buahnya tak putus-putus. Allah tunjukkan di dunia. Nampak kan? Jadi sebesar-besar makhluk yang berbuat baik ke atas kita ni adalah Rasulullah. Itulah tuan-tuan, kadang-kadang dah pergi haji, pergi umrah dan sebagainya, tak tahu maulid. Maulid apa dia? Maulid tempat lahir Nabi. Itulah rumah Nabi ada di sini, di Mekah. Lepas daripada tawaf, selesai tahlul, pergilah ke selepas tandas itu ada rumah Nabi, supaya ingat itulah tempat Rasulullah SAW yang dikekalkan sampai hari ini. Malah dicoba buat bangunan tinggi-tinggi, hebat semua. Bila dicangkul aja nak rebahkan dengan bulldozer dan sebagainya, orang-orang itu nampak macam rimau terkam, berteriak kan, supaya ada athar, kesan tempat lahir Rasulullah. Kalau tak ada sejarah lagi kan. Maka ini dikekalkan oleh Allah Ta'ala. Maka 4 segi rumah tempat Rasulullah ditulis Library of Mekah. Itu saja. Tak boleh diubah, tak boleh dipecahkan, tak boleh dihancurkan, tak boleh dibina dengan binaan-binaan yang lain. Itu dia tuan-tuan yang dirahmati sekalian. Kerana Rasulullah sebesar-besar makhluk yang melakukan kebaikan dan contoh teladan. Itulah disebut dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 kan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, demi sesungguhnya pada Rasulullah SAW itu contoh teladan yang terbaik. Itu dia. Dan bagi Allah Ta'ala jua puji dan limpah kurnia dengan menjadikannya dan membangkitkannya jadi pesuruh sepertinya. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Iaitu ia Tuhan yang membangkitkan pada orang Arab itu, itulah Rasul itu, huwallazi ba'asa fil ummiyin, yang dibangkitkan di kalangan orang Arab, yang mana ummiyin,
yang tiada pandai menulis. Orang Arab tak pandai menulis. Tapi apa, walaupun tak pandai menulis, yatlu alaihim ayati, mampu membacakan kitab akan pesuruh daripada mereka itu, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tak pandai menulis membaca, tapi boleh membaca. Kan sesuatu yang luar biasa. Tak pandai tulis membaca, tapi dibacakan ayat Quran kepada orang lain. Sedangkan dia tak pandai membaca, tapi dalam arti kata tak pandai menulis, membaca, apa ditulis tak. Tapi dengan Al-Quran ini memang dari dada Rasulullah tu membacakannya kepada kita, kepada umat. Kerana dibacakan, diajar bacaan itu oleh Jibril. Itu dia hebatnya. Boleh membaca kitab, maknanya mengajarkan kitab. Iaitu Nabi Muhammad SAW. Apa yang dibacakan? Yatul alaihim ayati. Dibacakan Al-Quran itu kepada kita. Dan apa dia? Wa izakihim, dan membersihkan ia akan mereka daripada syirik. Sekitar Kaabah ni 360 Tuhan-Tuhan dia tu yang paling besar, seperti zaman Nabi Ibrahim dulu. Dan Kaabah juga dibina oleh Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail. Maka ada tempat letak kaki diberi nama Maqam. Kesan daripada Nabi Ibrahim letak kaki mulia sangat. Malah ayat Quran menyatakan wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla. Jadilah makam Ibrahim itu tempat solat. Padahal tempat letak kaki, tapi mulia. Kerana dia menolong, membina tempat yang paling mulia. Membina akan Kaabah yang paling mulia yang ditawaf. Maka tempat letak kaki orang yang membina Kaabah itu mulia, boleh salat juga dekat kakinya itu. Tempat letak kakinya. Subhanallah. Maka kita salat sunat tawaf kan, belakang makam tu kan. Kerana Allah yang suruh, wattakhadhu mim maqami Ibrahim musalla. Masya Allah. Dan patung-patung itu 360 dipecahkan ketika peperangan ketika buka kota Mekah. Subhanallah, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah wal fath dan kemenangan Futuh Mekah, maka kamu melihat apa? Ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu dapat melihat manusia masuk dalam agama Allah afwaja, berbondong-bondong. Maka patung-patung pun sudah dihancurkan, dibersihkan daripada syirik. Apalagi lepas itu wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajar ia akan mereka itu akan Al-Quran dan segala hukum hakam yang ada di dalamnya. Itu dia nak menunjukkan bahawa hukum hakam Al-Quran daripada Al-Fatihah sampai Qul A'udzu Nas kan, pada Fatihah sampai Anas 114 surah sebagai panduan ikutan formula dalam kehidupan kita. Itu dia tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, Maka siapa membaca Al-Quran itu satu huruf dapat 10 kebaikan. Masya Allah. Luar biasa kan? Maka tiada ada Rasulullah itu melainkan hamba Allah yang disuruh menyampaikan perintah Tuhannya. Jadi Rasulullah itu diperintahkan Allah Ta'ala untuk menyampaikan perintah. Itulah bila syahadah kita tak sah tanpa syahadah kepada Rasul. Maka wajib seorang yang masuk Islam baca syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kenapa tuan-tuan yang dirahmati sekalian? Kerana beliaulah sebagai bab pintu menuju Allah. Kita nak pergi ke mana-mana tak ada pintu. Masuk Masjidil Haram, tak tahu pintu. Terantuk kita, polis pun pelik halau kita kan, sebab bukan melalui pintu. Maka begitulah Allah akan halau kita tanpa menyebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kerana Rasulullah lah sebagai pintu nak menuju kepada Allah Ta'ala, wasilah. Maka kenapa disebut oleh Allah sendiri dalam surah Al-Quran, ya alladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan cari wasilah, cari perantara. Maka perantara nak mengenal Allah apa dia? Nak mencapai takwa melalui Rasulullah. Kerana Rasulullah lah disuruh menyampaikan perintah Tuhan.
Seperti mana surah An-Nur ayat 54, wa ma 'ala rasuli illal balaghul mubin. Tiada atas pesuruh utusan Allah itu melainkan menyampaikan yang nyata, ia maknanya menyampaikan akan perintah Allah. Maka sifat wajib bagi Nabi ada 4 itu. Itulah di antaranya tabligh, wajib menyampaikan. Kemudian amanah, tak pernah menipu, bohong. Kemudian fatanah, dia cerdik, ya. Itu dia tuan-tuan. Kemudian siddiq, sentiasa jujur. 4 ini mesti kita warisi. Kerana itu sifat Rasul, kita yang ikut Rasul kena mewarisi sifat amanah, fatanah, tabligh dan siddiq ini, ya. Ataupun kita sebut daripada awal siddiq, amanah, fatanah, tabligh, ya. Maka kena buat sebelum kita hidup, kena pastikan kita ikut cara Rasul, ya. Maka inilah kenapa Saqafah ini menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasul. Ini sebagai tugas tabligh dan amanah ilmu. Dan kita nak mengajak semua orang dalam keadaan apa? Dalam keadaan dia jujur, amanah. Dan nak mengajak manusia supaya cerdik. Itulah fatanah. Kalau kita tak belajar, malas belajar, tak masuk grup, bila Zoom ada saja alasan dan sebagainya, maka kita bila nak jadi cerdik kan? Itu dia kan. Kita ada 18 orang hari ini kan. Alhamdulillah, kena istiqamah. Jangan tinggal 8, jangan tinggal 10. Seorang tak ada, kena cari ke mana. Kita nak mencerdikkan dia, nak mengikut Rasulullah, jadi fatanah. Cerdik dalam ilmu, mengenal Allah, mencari Allah. Mencari apa? Mencari anak kunci syurga ni. Setiap kita dah ada banglo ni sebenarnya. Dah ada tanah. Masuk aja Islam dalam riwayat yang sahih, dalam Sahih Bukhari menyatakan bahawa kita yang masuk Islam saja sudah disediakan tanah kebun. Tapi kosong. Macam setiap kita ni, kalau di Terengganu, di Kelantan dibagi tanah. Setiap seorang dibagi tanah. Tinggal kita bina sendiri, kita tanam sendirilah, baru akan subur kan. Itu dia tuan-tuan. Baru subur. Demikian pula, setiap orang Islam ada taman di syurga. Ada orang yang lebat tamannya kena ditanam. Maka kenapa Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada baginda ketika Isra wal Mi'raj, wahai Muhammad, kirim salam daripada aku supaya umatmu beramal dengan satu amalan, dengannya ia akan menanamkan pokok dalam syurga beserta buahnya yang lebat. Apa dia? Taman ataupun apa nama disebut tanah kosong itu supaya berisi. Maka Nabi Ibrahim mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bila sekali ucap itu, maka akan tumbuh pokok yang segar beserta buahnya yang lebat dalam syurga. Kalau disambung wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, tertanam pula 2 pokok. Hadis riwayat Imam Muslim. Nak menunjukkan bahawa dengan amalan-amalan yang kita baca itu, dengan ketakwaan kita buat, maka akan mempercantikkan akan tanah kosong yang dibagi Allah Ta'ala kepada kita dalam syurga nanti. Itulah ada yang cantik, ada bunga ros, ada macam-macam. Inaba wa qadwa wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa ghulba. Itu semua kebun-kebun yang lebat-lebat daripada anggur, kurma, apple, tufah, dan sebagainya. Ada sungai-sungai. Semua hasil menurut apa yang kita buat di dunia. Maka kita akan petik hasil di hari akhirat nanti. Jangan sampai kita tengok-tengok lalang aja ada. Kan? Tak ada tumbuh apa-apa. Umpamanya kita ada banglo tadi kan. Sebab kita tak tanam apa-apa. Padahal mudah aja beli paling kurang biji bayam dan spray dah sebulan dah boleh ambil hasil. Ataupun ubi kayu dan sebagainya kan 3 bulan boleh ambil hasil. Bila kita biar tak tanam apa-apa, pisang pun letak aja, buah pisang pun akan tumbuh, tapi kita tak buat apa-apa, tak ada apalah. Itu ibaratnya kita kena beramal, kena sebut lidah kita ini kena sentiasa dalam keadaan basah menyebut nama Allah, zikir kepada Allah, ya. Oleh kerana itulah tuan-tuan, inilah yang akan memberikan ketenangan kita di dalam alam barzakh kan. Itu dia, bayangkan satu hari nanti malaikat datang membawa kita, seluruh ahli keluarga kita menangis kan, malaikat mau cabut nyawa kita kan.
Maka seluruh ahli keluarga menangis. Harta tidak ikut, pangkat tidak ikut, telefon tidak ikut. Yang ikut hanyalah anak kunci yang dikumpulkan selama hidup. Itulah dia kalimat la ilaha illallah, kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya. Itulah yang akan ya, yang akan kekal. Itu al-baqiyatus salihat, yang kekal. Itulah al-baqiyatus salihat disebut dalam ayat penuh surah Al-Kahfi, maknanya itulah dia subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah buat kekal jadi pokok tumbuh mekar dalam syurga, ya. Dan firmannya lagi apa dia tuan-tuan, ya? Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Bahwasanya engkau tiada menunjukkan engkau akan mereka yang engkau kasih akan dia, dan tetapi Allah Ta'ala menunjukkan ia akan mereka yang mendaki akan dia. Menunjuki mana memberi hidayah, ya, memberi hidayah, ya. Artinya apa dia tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian? Rasulnya Nabi, makna Rasul di sini ialah Nabi Muhammad SAW, untuk memimpin mereka ke jalan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat, maka sudah sewajibnya mereka bersyukur akan nikmat dan rahmatnya, ya. Itu dia. Dan orang-orang yang berdegil dalam kekufurannya, engkau tidak akan dapat memimpin ke jalan Islam sekalipun dia orang yang sangat engkau kasih. Kerana engkau hanyalah petugas menyampaikan perintah Allah, dan Allah jualah yang beri hidayah petunjuk yang disertai dengan taufik kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang dan peraturannya. Oleh kerana itu, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu sekalian, ni ada riwayat mengatakan bahawa ketika Abu Talib meninggal, kan, Nabi pun kasihan, macam mana nak buat ni, kan. Bila orang yang membelanya meninggal, maka sudah tentu dia sedih. Kalau boleh di ujung kehidupannya biar dia mati dalam Islam, kan. Ada yang menyatakan macam tu, ya. Ada dua riwayat tentang ayat ini, tafsirannya. Jadi bercita-cita sangat supaya pakciknya meninggal dalam Islam. Berkeinginan sangat, kerana sifat Nabi kan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, kan. Harisun ni, makna harisun berkeinginan sangat supaya semua orang beriman, semua orang menjadi baik, semua orang masuk syurga, semua orang dapat nak kunci syurga. Tapi dia tak mengucap juga. Maka Allah menenangkan, Muhammad, tak perlu risau. Hidayah itu adalah milik aku. Innaka la tahdi man ahbabta, kamu tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang paling kamu cintai. Tetapi hidayah itu adalah milik aku, milik Allah Ta'ala. Dia bagi tenang, kan. Maka kadang dalam hidup kita, kadang ada juga yang keturunan orang-orang yang bukan Islam. Sebahagian masuk Islam, sebahagian tak bukan Islam. Jadi dia usahalah berdakwah tapi tak masuk lagi. Abang tak masuk Islam lagi, umpamanya, kan. Macam dulu kan Profesor Dr. Rizwanti, di mula-mula dia Islam, kemudian baru adik dia, last baru mak dia, kan. Bercita-cita sangat, kan. Ini contohnya, kan. Jadi hidayah itu siapa punya milik? Milik Allah. Dan amati olehmu akan firman Allah Ta'ala, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Dan melihat engkau akan manusia masuk mereka itu ke dalam agama Allah satu jamaah berbondong-bondong, ya. Kemudian daripada masuk mereka itu seorang-seorang, maka mengucapkan tasbih olehmu dengan memuji Tuhan engkau dan minta ampun olehmu akan dia, kerana bahwasanya Allah Ta'ala itu sangat menerima taubat. Ini surah An-Nasr ayat 2 ketiga. Ini tentang kisah cerita Futuh Mekah ni, tempat Ustaz berada sekarang ini, di depan Masjid Haram ni, tuan-tuan yang dimaksud sekalian, di mana ketika patung-patung itu, kan, sudah dipecahkan dan sebagainya, kemudian ada 2,000 orang ditawan di dalam Masjidil Haram. Kemudian Abu Sufyan Hindun masih hidup, ada di rumah besarnya, di pejabat kementerian dan sebagainya semua. Dan ada orang-orang yang benci kepada Islam masih ada hidup, tapi di rumah mereka masing-masing. Apa Nabi kata?
Ya. Para sahabat dah geram. Elok kita bakar, kita cincang je, kita bunuh semua. Sebab mereka yang bunuh Hamzah ada lagi. Hindun masih ada yang mencari Wahsy, pembunuh upahan untuk membunuh Hamzah. Malah bukan itu, saya dibelah jantung hati Hamzah. Begitu dahsyat sekali kedengkian. So macam mana? Sahabat ni nak balas dendam. Nak bakar kalau boleh kota Mekah ni semua orang-orang kafir. Nabi terus menguasai Mekah, naik ke atas mimbar melalui tangga Kaabah. Ayuhan nas, wahai manusia, al-yawm yaumul marhamah, hari ini hari kasih sayang. Tidak ada pertemuan, tidak ada pertumpahan darah. Hari ini hari kasih sayang. Dan Nabi terus menyatakan kalimatnya. Man dakhala baita Abu Sufyan fahuwa amin. Siapa-siapa yang berada di rumah Abu Sufyan, dia aman. Dijamin keamanannya. Masya Allah. Mereka ingat akan dibakar, akan dibunuh, akan dicincang. Di rumah Abu Sufyan ada Hindun, ada istrinya yang mengupah Wahsy untuk membelah di panahnya, tepat di dada, meninggal syahid Hamzah. Kemudian dibelah jantungnya, dicungkil jantung hatinya, dibaham. Tapi dia masuk Islam, diterima tak keislamannya? Diterima. Sampai macam tu sekali. Maka siapa yang berada di rumah Abu Sufyan, dia aman. Kemudian yang dalam masjid ini 2,000 dah ditawan, sahabat tinggal nak tumbuk je. Nabi mengatakan man dakhala Masjidil Haram fa huwa amin. Siapa-siapa yang berada dalam Masjidil Haram maka dijamin keamanannya. Mana tak ada hasad, tak ada dengki, tak ada dendam lagi. Masya-Allah. Tinggal menggeletar yang ada di rumah, takut rumah-rumah orang kafir akan dibakar. Nabi itu mengatakan man dakhala baitihi fa huwa amin. Siapa yang berada dalam rumah masing-masing, dia pun aman. Akhirnya bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk Islam yang berada di Mekah daripada di Masjidil Haram 2,000 orang, di rumah Abu Sufyan dan di rumah masing-masing. Itulah turun menceritakan wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu melihat manusia macam mana yadkhuluna fi dinillahi, masuk dalam agama Islam afwaja, berbondong-bondong. 20 tahun ataupun 22 tahun, 22 bulan Nabi berdakwah. Tengok, seluruh negara Arab, seluruh dunia masuk Islam. Kita tengok Islam tersebar luas. Kita dah merdeka 60 tahun, asyik bergaduh. Hijau dengan dengan merah, dengan kuning, dengan oranye, dengan biru. Itu sajalah kacau sikit tuan-tuan. Bila kita nak bangkitkan Islam? Sana bergaduh suami isteri, sana anak pula dipukul sampai mati, dikarate suami. Nah, macam-macam lagi. 60 tahun. Nabi hanya 22 tahun tapi seluruh dunia. Tak ada Facebook, tak ada TikTok, tak ada apa. Tak ada Zoom, tak ada apa. Tapi boleh didengar Islam seluruh dunia sampai kerana kejernihan, kebersihan ini sampai ke Nabi dengan akhlak kepribadian yang mulia. Dengan 4 sifat saja. Siddiq, amanah, fatanah, tabligh. Terserulah Islam seluruh dunia. Di mana saja kita pergi ada manusia, ada Islam di situ. Hebat tak hebat dakwah Nabi kan? Maka fasabbih, kita bertasbih. Wastaghfir, mohon ampun kepada Allah Ta'ala yang sebelum ini syirik, sebelum ini bergaduh, berkasih semula, berpeluk semula. Itu dia tuan-tuan, masjid sebagai tempat apa? One stop center untuk berukhuwah, bersalam-salaman. Bukan tempat untuk berebut kuasa, bukan tempat politik. Itulah kita di Selangor ini tengah pemilihan pengerusi surau baru ni. 5 tahun pula akan datang. Jangan gaduh. Siapa yang mampu membawa manusia kepada Allah Ta'ala, dialah sebagai ketua. Jangan masuk politik apa-apa dalam surau. Kalau di luar ada sokongan macam-macam, dalam surau peluk balik, berukhuwah balik. Baru betul. Itu dia. Maka menempatkan Allah Ta'ala akan Rasulnya SAW pada pangkat mata, memandang saja dan berfirman, ia apabila engkau melihat hamba Allah Ta'ala masuk ke dalam agama Allah Ta'ala, maka berkata olehmu dengan kepujian Allah Ta'ala, tiada dengan pujianku, dan ialah makna tasbih dengan memuji Tuhannya. Maka jika berpaling hati engkau kepada diri engkau dan usaha engkau, maka minta ampun olehmu akan dia, supaya menerima taubat di atas engkau. Berkata akan dia Hujatul Islam, Imam Ghazali dalam kitab Al-Arba'in pada Usuluddin. Dan tatkala adalah setengah daripada alamat kasih Allah Ta'ala redha dengan qada'nya, maka hamba iringkan akan bab kasih ini dan bab redha dengan qada' Allah Ta'ala. Itu dia. Maka nanti kita akan masuk bab yang ke-9 pada menyatakan redha dan qada'.
redha dan qada Allah Ta'ala. Itu dia pentingnya kita nak menggapai kasih sayang Allah Ta'ala dan kasih sayang Rasulullah, para sahabat, radhiyallahu anhum, para ulama, syuhada, salihin dan orang-orang yang bertakwa. Itu dia tuan-tuan, semangat kita cakap dah 1 jam dah ni ya. Jadi sekadar itu dulu. Mungkin ada soalan dulu sebelum kita tutup Zoom ini. Silakan tuan-tuan. Jelas semua? Ada nak soal? Tak ada? Okey, sorry. Jadi kalau tak ada soalan, tinggalkan apa nama soalan untuk siri akan datang ataupun mungkin malu di hadapan kawan-kawan, tekan kontak Ustaz aja 016 2783653 dan siapa-siapa yang mengaji pada hari ini 18 orang ini semoga mereka sampai ke Baitullah, sampai ke tempat Rasulullah SAW, dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan rezeki dan juga sampai dengan taufik dan juga diberikan kemudahan untuk sampai ke Baitullah sini insyaAllah ya. Jadi Ustaz setiap bulan akan pergi sini, bulan 8 mungkin tak pergi. Ini bulan 7 ni 2 kali. Ini 21 hari bulan akan ke sini balik insyaAllah. Doakan supaya sama-sama kita diberikan kesihatan Allah Ta'ala, dimudahkan segala urusan, disihatkan tubuh badan, dan dilapangkan rezeki, dijauhkan hutang, dan dimudahkan segala kehidupan dunia dan akhirat. Terima kasih tuan-tuan di atas perkongsian. Mohon maaf di atas kesilapan, kekurangan. Semoga Allah ampunkan kita semua insyaAllah. Okey, jumpa lagi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.